Assalamualaikum guys, welcome back to Kerul Series. Kepada yang baru sampai ke channel Kerul, korang semua dijemput untuk menekan butang subscribe kalau korang minat dengan konten-konten yang Kerul buat dekat dalam channel ni. Kalau tak suka tu tak apa, tekan juga. Manalah tahu lama-lama jadi suka ke kan. Alright guys, kepada semua orang yang tengah menonton video ni, Kerul akan sajikan kepada korang semua beberapa kisah yang Kerul dapat daripada ibu Kerul. Penat Kerul korek ni guys, korek. Alhamdulillah dapatlah juga beberapa cerita, ngam sangat dah tu. Okey, tanpa membuang masa anda semua, jom kita mulakan story yang pertama. Let's go. So guys, Kerul rasa kita kena masuk dalam mode serius sikit guys, supaya dapat rasa dia punya seram tu. Kejadian ni berlaku pada tahun 1979 dekat daerah Keluang. Keluang tu berada dekat dalam negeri Johor, kepada orang-orang yang tak tahu. Ketika tu ibu Kerul ni baru berusia belasan tahun, and benda ni berlaku dekat sebuah ladang pokok getah ataupun kebun pokok getah. Sewaktu ibu Kerul kecil, dia lahir dalam keluarga yang sederhana, yang di mana sama je macam orang-orang kampung dulu-dulu. Orang kampung dulu-dulu dia buat kerja petik cili, noreh getah and macam-macam lagi guys. Selain daripada sekolah, ibu juga ada buat job part time. Kiranya andai kata lepas je dia balik daripada sekolah, dia akan buat job petik cili dekat kebun cili orang. Lepas dah petik semua tu, nanti owner kebun bagilah upah sikit hasil daripada kerja petik cili tadi tu. Kehidupan ibu ni, before dia pergi ke school, before dia pergi sekolah, dia akan follow nenek ataupun atuk pergi noreh getah dulu tau, dekat kebun. And then after dah settle noreh getah tu, barulah dia akan pergi ke sekolah. Tu kita cerita zaman dulu punya style tau. Zaman sekarang ni rasa macam dah tak ada kot orang buat macam gitu. So guys, benda ni berlaku pada hujung minggu. Masa tu pun ibu cuti sekolah tau. Biasanya kan, tadi Kerul cakap ibu Kerul tu dia akan ke sekolah selepas menoreh getah. Betul, lebih kurang dalam pukul 6 pagi macam tu ibu dah siap-siap nak ke sekolah. Tapi disebabkan hari tu hari cuti, so ibu pun just lanjutkan je lah dia punya timing tu dekat ladang getah tu. Maksudnya lepas pukul 6 pagi tu, dia tak balik rumah untuk siap-siap pergi sekolah. Dia akan stay dekat ladang tu untuk tolong atuk Kerul noreh getah dekat situ guys. Ladang getah ni guys, dia ada dua jenis ladang tau. Ni secara skeptikal lah. Jenis yang pertama ni adalah jenis yang biasa kita tengok dekat dalam drama-drama dalam TV, yang di mana kita akan nampak ladang getah tu clear, tak ada semak samun, yang ada cuma pokok-pokok getah sahaja. Kira macam ladang tu bersih lah. Dia nampak kemas dan tersusun. And jenis yang kedua pula adalah jenis yang penuh dengan semak samun. Pokok getah tu still lagi jarak-jarak, tapi dia tetap semak samun sebab semak-semak yang ada tu tak ditebang ataupun tak diracun oleh owner ladang. Owner kebun tu dia tak tebang semak samun tu bukan sebab dia malas, tapi kekurangan bajet untuk membeli racun. Jadi guys, ibu Kerul ni dia buat job tu dekat ladang yang dipenuhi dengan semak samun. Ibu pun startlah noreh getah dia lebih kurang dalam pukul 5 pagi macam gitu. Itu memang waktu-waktu biasa untuk menoreh getah guys. Dah noreh daripada pokok ke pokok, and matahari sikit demi sikit terbit daripada arah timur. Nampaklah dia punya cahaya tu menyinari di persekitaran kawasan ladang getah tu guys. Nak dijadikan cerita, lebih kurang pukul 7 pagi macam tu, ibu ni dia dah start noreh jauh sikit daripada arwah atuk Kerul tau. Masa tu diorang ni noreh sekali, kira macam ada orang ni tag team lah, bekerjasama. Ibu noreh dekat sebelah sini, and arwah atuk menoreh dekat sebelah sini guys. Dia jauh-jauh tau. Kau habiskan sebelah sini and kau habiskan sebelah sini, baru kita boleh balik sama-sama. Time tu jarak ibu dengan arwah atuk lebih kurang dalam 30 batang pokok guys. Kalau nak ikutkan, memang jauh tu sebenarnya jarak dia. Contohnya bila Kerul berdiri kan, Kerul akan nampak arwah atuk tu jarak dia kecil ni je. 30 batang pokok tu sangat jauh guys. So masa ibu tengah cari-cari dekat batang pokok getah tu kan, sambil menoreh tu, ketak, dengan secara tiba-tiba ibu terdengar bunyi orang berjalan dekat dalam semak samun yang ada dekat belakang dia tau. Pada mulanya dia macam curious lah. Dia ingatkan macam kucing ke, dia ingatkan macam monyet ke. So ibu pun just buat dono je lah. Kemungkinan arwah atuk Kerul yang datang menghampiri dia. Sekali guys, bunyi tu makin lama makin dekat guys. Bunyi tu bukan daripada arah belakang tau, tapi bunyi tu daripada arah depan. Maksud dia guys, tadi masa ibu dengan arwah atuk berpecah, arwah atuk ada dekat area belakang ibu. The problem is bunyi tu datang daripada arah depan. Itu yang ibu start rasa pelik tau. So dia stop noreh kejap, and dia pandang ke tanah. Macam nak naikkan kepala pun macam takut-takut juga tau. Tapi dia pandang ke tanah, and dia berfikir, tadi bukan abah ada dekat belakang
aku ke tapi macam mana abang boleh ada dekat depan aku ni. Tapi ibu time tu dia ada sikit rasa seram, ada sikit tu, dia macam bercampur bau tau perasaan dia tu. Sebab dia ingatkan atuk dah start noreh dekat bahagian depan tau. So dia macam kurang takut sikit lah. Dia macam melawan fight dia punya perasaan tu. So ibu pun dia macam beranikan diri dia. Dia pun mendongakkan kepala dia sikit demi sikit ke atas. Tadi kan dia pandang ke tanah kan macam gini kan, sambil dia pegang benda noreh tu kan. Bila kepala dia dah didongakkan ke atas guys, alangkah terkejutnya dia apabila dia ternampak satu susuk tubuh berseragam tentera Jepun dekat depan mata dia. Tentera Jepun guys. Jarak antara ibu dengan benda tu lebih kurang 10 meter je, tak jauh pun. Andai kata korang ada dalam situasi itu, korang buat apa? Carol rasa semua orang sama kot. Bila first kita nampak, confirm lah kita akan terkaku sekejap tau. Menipulah kalau korang tak terkejut guys, tak terkaku. Betul ke korang tak terkaku? Gurau je. Sebenarnya ada je orang yang iman dia kuat, dia tak terkejut, malah dia siap ajak benda tu berbual dengan dia lagi. Bukan tak ada, memang ada guys orang-orang macam ni. Tapi kalau kita ni orang-orang biasa ni, tak usahlah nak ajak benda tu berbual dengan kita. Kang tak pasal-pasal kena rasuk pula nanti, ataupun benda tu ikut kita balik. Jadi cerita dia, ibu Carol pun terkaku sekejap guys. Dia macam terkejut, dia tak tahu nak buat apa. Tapi dalam pada masa yang sama tu dia berfikir, dia macam benda yang aku nampak ni kan, asal ada orang Jepun pula ni kan. Dia just tengok je tau benda tu lalu dekat depan dia. Benda tu tak ada pandang dia langsung tau. Tapi dia just jalan straight je. Benda tu jalan macam biasa tau. Jalan macam orang yang dah penat berperang tu macam mana. Lebih kurang macam tu guys dia jalan. Apa yang ibu nampak tu, benda tu berpakaian sebiji macam askar Jepun guys. Daripada atas, daripada topi dia ni sampailah ke dia punya kasut tu, sebiji macam tentera Jepun guys. Bila benda tu jalan guys, kita boleh nampak yang baju dia tu macam dah koyak gabak daripada pandangan arah tepi tau. Dan lepas je benda tu dah hilang daripada pandangan ibu pun terus berlari ke arwah atuk, which is dia berlari ke arah belakang. Sampai je dekat tempat arwah atuk tu, ibu pun start the conversation dalam keadaan yang mengah ni kan. Baru je lepas lari kan, ibu pun cakap, bah, tadi ada orang nampak ada sekar Jepun dekat depan sana tu, kat semak samun tu kan. Takut ni bah, cepatlah macam gitulah kan. Contoh bila arwah atuk dengar je macam gitu kan, arwah atuk pun macam okey, mak, jom kita pergi. Arwah atuk pun pergi dekat sana. And sampai je dekat situ, arwah atuk cakap, apa yang kau nampak? Tak ada apa pun kan. Sebenarnya dia nampak guys. Dia nampak tapi dia tak nak bagi tahu dekat ibu sebab dia takut ibu jadi takut nanti bila nak tolong dia noreh getah dekat kebun tu. So dia cakap tak ada benda lah kan. Tapi the problem is bila balik je daripada ladang getah tu, ibu terus demam 3 hari berturut-turut guys. Memang tak boleh relax dia punya demam tu. So itu adalah kisah pertama dalam video ni. Jom kita pergi ke the next story. Kisah kedua ni dilalui oleh arwah nenek Carol dan benda ni diceritakan oleh nenek kepada ibu Carol. Kejadian ni berlaku pada tahun 1970-an juga, dekat sekitar kawasan yang sama dengan kejadian kisah pertama tadi. Orang kalau noreh getah, dia akan bermula sepagi yang mungkin pukul 3 ataupun pukul 5 pagi macam gitu. Itu memang antara waktu-waktu biasa yang orang akan menoreh getah. Antara sebab diorang ni menoreh getah waktu pagi adalah kerana susu getah akan keluar dengan lebih banyak pada suhu yang sejuk. Kalau menoreh waktu siang, angin dah mula bertiupan dan akan menyebabkan susu getah akan berterbangan ataupun terkeluar daripada cawan getah tu. So benda tu merugikan. Jadi the best is orang menoreh getah pada waktu pagi guys. Jadi nenek dengan atuk ni keluar rumah pada pukul 3 pagi untuk memulakan proses menoreh getah diorang tu. Semasa diorang dalam perjalanan nak ke ladang getah tu, diorang akan melalui beberapa ladang kebun getah orang lain dulu tau. Barulah diorang tu akan sampai dekat ladang getah kepunyaan diorang. Masa diorang tengah berjalan tu, diorang ternampak dekat salah sebuah kebun yang diorang lalu tu, ada orang tengah menoreh getah dekat situ tau. Kan waktu pagi gelap kan, macam mana boleh nampak pula Carol? Kalau orang-orang zaman dulu, diorang akan menggunakan lampu tanah tu, lampu minyak tanah yang diikat dekat atas kepala untuk suluh torehan getah tu. Kalau ada bajet lebih sikit, barulah diorang akan beli torchlight. Lagi mudahlah sikit kerja diorang kan. Tapi orang dulu-dulu lebih mudah pakai lampu minyak tanah tu guys. So bila atuk nampak ada orang dekat situ, dia pun jerit lah, "Woi Leman!" Macam gitulah, sambil dia angkatkan tangan dia kan, Leman tu nama owner kebun tu guys. And then nampaklah orang tu punya kepala berpaling ke arah atuk kan, sebab dia punya atas kepala dia kan ada lampu minyak tanah tu kan. So nampaklah benda lampu tu macam bergerak kan, pandang ke arah atuk tu tak macam ni. Tapi guys, si Leman tu dia tak menyahut panggilan atuk tau. Dia berpaling tapi dia senyap. Bila si Leman tu tak nyahut, atuk pun macam tak apalah, jalan je lah. Masa tu atuk dengan nenek kan, diorang pun berjalan je lah pergi menuju ke kebun diorang tu, ke ladang diorang tu. Sampai dekat tempat yang dituju
tu diorang pun mulakanlah diorang punya proses menoreh getah tu daripada satu pokok ke pokok yang lain. And at the same time, atuk and nenek nampak yang kebun sebelah tadi tu, yang si Leman tadi tu pun tengah menoreh lagi guys. Bila dipanggil lagi tak nyahut-nyahut juga, tapi memang nampak kepala dia tu berpaling ke arah diorang guys. Macam biasalah sebab lampu atas kepala tu bergerak kan. So memang nampak lah dia punya minyak tanah tu, lampu minyak tanah tu bergerak. Memang dia confirm dia pandang dekat atuk dengan nenek. And then daripada sudut kebun atuk dengan nenek ni boleh nampak lah yang dia tu memang daripada satu pokok ke pokok yang lain, daripada satu pokok ke pokok yang lain tau. Dia bergerak macam orang menoreh getah lah. Sampailah lepas subuh macam gitu, diorang dah tak nampak tau lampu tadi tu. So guys, pada waktu siang dia, atuk ni pun tanyalah dengan owner kebun tu, si Leman tu kan, "Man, tadi pagi kau ada noreh getah?" Leman cakap, "Bang, hari ni saya cuti lah bang. Hari ni saya tak pergi kebun sebab saya hari ni macam nak rehat-rehatkan sikit badan tadi." So memang dah terang lagi bersuluh guys. Yang ditegur tadi pagi tu bukanlah si Leman, tapi yang ditegur tu adalah hantu suluh. Orang dulu-dulu panggil hantu suluh ni zaman dulu lagi tau. And kalau menoreh getah, orang mesti tahu punya. Kita akan nampak benda tu sama macam orang tengah menoreh getah and ada lampu dekat atas kepala dia, tapi bila ditegur ataupun bila dipanggil tidak akan menyahut panggilan kita. Benda ni dah biasa berlaku kalau time-time tengah menoreh getah waktu pagi-pagi buta macam gitu. Kira benda ni biasalah untuk orang-orang kampung yang dekat dalam ladang getah ataupun kebun getah. Kisah ketiga ni berlaku dekat rumah peninggalan arwah nenek. Rumah ni dah tak ada orang duduk dekat situ sejak tahun 2000 lagi. Tak ingat lah kira, kalau tak silap 2005 kot. Masa tu arwah nenek tinggal dengan kita orang sekali dekat JB. Rumah tu dah tak ada orang dah. And sekarang ni pun dah ada orang yang beli tanah tu guys. Tapi orang yang beli tu masih tak mengerjakan lagi kebun-kebun yang ada dekat situ sekali dengan rumah arwah nenek tu. Rumah tu pun just terbiar macam gitu je. Adalah sekali tu teringin nak pergi tengok rumah tu kan. Memang masih tak dirobohkan lagi. Tapi semak samun memang tak boleh nak cakap guys. Memang tak boleh nak cerita. Dia punya semak samun tu, ya Allah, tebal betul guys. Dah alang-alang dekat kampung tu, kita singgahlah kejap rumah-rumah jiran ibu yang lama kan. Tanya khabar lah. Kalau rumah kampung guys, korang tahulah sendiri. Bukannya macam rumah bandar ni, jarak antara satu rumah tu lebih kurang dalam 30, 50, 100 meter macam gitu guys. Barulah jumpa satu rumah. Tak ada rapat-rapat tau. So kita pergilah satu rumah jiran ni dekat sebelah je. Dekat sebelah. Tapi sebelah tu biasalah jauh kan. Singgah kejap. Bila dah sampai tu kita pun hornkan, turun kereta and bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So bila dah turun tu, dia pun jemput masuk and kita lepak dekat dalam tu. Memang lama gila guys borak. Lama tak jumpa kan. Ibu dengan kawan dia tu asyik borak dekat dalam telefon je. Bila dah borak depan-depan, bukan main rancak lagi guys. Banyaklah cerita yang keluar. Daripada kecil lagi sampailah cerita yang paling the latest one and cerita hantu pula keluar guys. Cerita hantu guys. Itu yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. So guys, jiran ibu bagi tahu yang kalau waktu malam je dekat rumah arwah nenek tu macam ada someone yang buat pesta dekat situ guys. Bunyi dia tu bising gila tau. Bunyi tu macam orang gelak ketawa ramai-ramai. Tapi bila suaminya kawan ibu tu tengok dekat tingkap, tak nampak apa-apa. Dia nampak situasi dekat rumah tu gelap. Memang bunyi tu daripada rumah arwah nenek guys. Kawan ibu ni dengan suami dia tu bukan apa, takut-takut lah kalau yang buat bising tu budak-budak mak gian ke, budak-budak yang bermasalah lah, senang cerita kan. So si suaminya kawan ibu tu pun macam tak boleh jadi ni babe, kena pergi sana ni. So suaminya kawan ibu ni pun pergilah ke sana and masuk dekat dalam rumah tu. Bila dia masuk tu memang tak nampak apa-apa. Memang nampak macam dah lama ditinggalkan. Tak ada orang masuk pun dekat dalam tu sebenarnya guys. Nampak bersih lah. Bukan bersih lah, dia nampak berabuk tapi tersusun rapi. Memang tak ada apa-apa penampakan yang rumah tu dah diceroboh oleh mak gian. Kalau mak gian kau tahu sendirilah, memang bersepah sana sini kan. And kalau korang nak tahu, benda tu kerap kali berlaku guys. Kawan ibu cakap diorang ni macam dah biasa dah. Kalau ada dengar bunyi tu macam pada waktu malam je, biasa lah tu. Benda tu lah. Benda tu macam buat camping guys dekat rumah nenek tu. Diorang ni ada dengar suara orang tengah borak-borak, yang jenis borak tak boleh relax, gelak ketawa. Sometimes tu ada bunyi nangis. Sometimes tu nampaklah rumah tu berlampu. Bila dijenguk sekali, lampunya hilang. Mula-mula tengok okey ada lampu. Bila tengok lagi sekali, gelap. Dia macam kau bermimpi guys. Tapi sebenarnya bukan bermimpi, tu adalah reality. Sebab yang nampak tu bukannya orang dua guys. Jiran yang dekat sebelah sana pun sama juga menceritakan benda yang sama. Dia nampak rumah tu dalam situasi yang sama guys. Dah borak-borak apa semua,
kita orang pun minta diri untuk balik guys. Dah bedal makan banyak dekat rumah orang, muka tak tahu malu. Lepas tu balik lah kan, apa lagi. Kita orang ni keluarlah rumah and masuk kereta horn satu kali, kita orang gerak terus. Lepas tu kita orang pun singgahlah lagi sekali ke rumah tu guys. Tengok dulu. Pada pandangan Khairul guys, daripada segi semak samun dia tu, kita boleh samakan dengan Villa Nabila punya semak samun guys. Semak gila guys. Korang pernah pergi Villa Nabila tak? Khairul pernah pergi Villa Nabila, tapi ada kisah di sebalik cerita seram dia. Tak masuk pun, kita lalu dekat belakang rumah dia. Itu pun dah kena kacau dah. Nanti kita akan cerita untuk the next video guys. Jadi Khairul rasa inilah cerita-cerita yang Khairul dapat korek daripada ibu Khairul guys. Macam Khairul cakap tadi guys, mula-mula dia ni macam tak nak cerita, dia takut masuk YouTube. Tapi Khairul cakap, alah yang cerita ni Khairul, bukannya ibu tak payah buat apa, ibu baca sebagai cerita sahaja. Dan ibu pun bagilah. Terima kasih ibu. So Khairul rasa that's all. Hope you guys enjoy the story. See you guys on next video. Assalamualaikum.